Baik, terima kasih Mirza. Salam sejahtera dan salam hormat. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang masuk hari kedua hari ini menyaksikan 11 soalan dijawab dalam sesi pertanyaan jawapan lisan. Terdahulu, Speaker Dun Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar dalam pemasyurannya mengucapkan takziah kepada keluarga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Kedup, mendiang Dato' Frederick Bayoy Manggi yang meninggal dunia pada 21 September lepas. Ahli Dun turut bertafakur selama seminit bagi menghormati pemergian mendiang Dato' Frederick. Dato' Amar Muhammad Asfia turut membenarkan ketidakhadiran Adun Dudung Dato' Tiong Tai King pada persidangan Dun selama 3 hari bermula semalam. Sidang Dun kemudiannya diteruskan dengan pembentangan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2020 oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Bagaimanapun, Dato' Amar Muhammad Asfia menangguhkan RUU tersebut kerana terdapat anomali ketika mendraftkan RUU berkenaan. Beliau membuat keputusan itu selepas RUU tersebut dibaca kali kedua dan dibahaskan oleh 6 ahli dewan. Tidak ada tarikh ditetapkan. Sesi Dun hari ini juga menyaksikan Ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dr. Nuing Jeluing dipilih semula sebagai Senator Dewan Negara untuk penggal kedua selepas beliau menjadi calon tunggal yang dicadangkan untuk memegang jawatan tersebut. Pencalonan beliau dicadangkan oleh Menteri Utility Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dan disokong Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Datuk Seri Dr. Rundi semasa mengemukakan usul pencalonan Dr. Nuing memberitahu sepanjang menjawat jawatan sebagai Ahli Dewan Negara, Dr. Nuing telah menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Beliau yakin pelantikan semula Dr. Nuing akan memastikan kesinambungan untuk memperjuangkan kepentingan Sarawak. Terdahulu dalam sesi pertanyaan jawapan lisan, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu Dewan seramai 52,747 orang telah menerima bantuan Jabatan Kebajikan Negeri Sarawak melibatkan perbelanjaan berjumlah RM144.89 juta dari Januari hingga Oktober lepas. Bantuan tersebut termasuk bantuan am, bantuan kanak-kanak, bantuan orang tua dan bantuan orang kurang upaya tidak berupaya bekerja. Jelasnya, majoriti kategori bantuan berkenaan adalah pembiayaan daripada Kerajaan Persekutuan. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Jerat Rentap Jabu pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Beliau juga memberitahu seramai 702 penerima bantuan berkenaan adalah dari Dun Layar membabitkan perbelanjaan RM2.1 juta. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri turut memberi bantuan am dan bantuan belia wanis kepada 10,811 penerima. Kerajaan negeri juga memberi sumbangan bantuan kanak-kanak dan bantuan OKU tidak berupaya bekerja sebanyak RM50 yang melibatkan peruntukan berjumlah RM30 juta sehingga Oktober lalu. Dun Sarawak juga diberitahu bahawa Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA bercadang untuk melaksana projek naik taraf bekalan air di Dewan Undangan Negeri Macan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Muda Bekalan Air Dato' Abdul Rahman Junaidi ketika menjawab soalan Adun Macan, LNC dan Gramong. Menurut Dato' Abdul Rahman, projek itu telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan meningkatkan kapasiti pengeluaran air ke 8 juta liter sehari. Kawasan yang terlibat ialah Majau, Nangapoi, Poi Ilik, Melanun, Ulu Poi dan Ulu Macan. Untuk rancangan jangka masa panjang, kerajaan menerusi Kementerian Utility berusaha untuk menyediakan bekalan air bersih menerusi projek Grid Bekalan Air Sarawak. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak juga diberitahu cadangan projek pengurusan banjir di Kuching Samarahan Expressway dan Sekolah Kebangsaan Muara Tuang telah dimasukkan dalam projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Sarawak. Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Penguah Manggil berkata, projek tersebut akan menelan kos RM19 juta dan dijangka siap 5 tahun lagi.
Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sedang melaksanakan kajian untuk menghasilkan pelan induk tebatan banjir dan perparitan di lembangan Sungai Semarahan yang dijangka siap bulan depan. Datuk Penguang berkata JPS dan Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS akan terus melaksanakan kerja-kerja membersih Sungai Setinggang di parit keluar Kampung Berangan. Sementara itu, Menteri Muda Permodenan dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah memberitahu Simunjan bakal mempunyai sebuah pejabat pertanian daerah yang baru menggantikan pejabat sedia ada yang uzur dan tidak sesuai digunakan. Menjawab soalan adun Simunjan Auladris, Datuk Roland berkata ia merupakan sebahagian perancangan kerajaan negeri di bawah rancangan Malaysia ke-12. Dalam bab itu, terdapat keperluan untuk membina Sekolah Sukan Malaysia SSM di Sarawak. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, kemudahan itu amat diperlukan untuk melahirkan atlet bertaraf dunia. Beliau berkata kerajaan negeri di bawah Kementerian Belia dan Sukan telah mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan untuk menukar atau menaik taraf SMK Demak menjadi SSM. Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan belum memberi maklum balas terhadap cadangan itu. Belanjawan Sarawak 2021 disambut baik oleh golongan usahawan di negeri ini. Ditemui pemberita di Kuching, ahli perniagaan yang juga pengerusi Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia, Pekema Sarawak, Tan Sri Datuk Khalid Marzuki, menyifatkan belanjawan itu memberi keutamaan terhadap rakyat. Dalam pada itu, Tan Sri Datuk Khalid Marzuki berkata, belanjawan ini yang menumpukan terhadap pembangunan akan menyumbang kepada peningkatan kemudahan dan akses yang melibatkan industri perniagaan kereta-kereta import. Dengan adanya banyak jalan-jalan raya begini, kita berharap kita dapat menjual lebih lagi. Dalam pada itu, ahli perniagaan tempatan, Lai Nyuk Lin berharap melalui Belanjawan Sarawak 2021, kerajaan dapat memperhebat usaha dengan menyokong komuniti perniagaan yang juga antara golongan paling terjejas akibat penularan COVID-19. Sudah tahu 30 ribu company tutup. Dia tahu ni saja. Saya fikir 50 pun ada. So nanti takut lama sikit itu problem pecah. Banyak orang tidak ada kerja. Tambah beliau, sokongan kerajaan amat penting dalam memastikan kelangsungan sektor ekonomi, justru membela nasib pemain industri. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.